Nabi SAW telah menyatakan bahawasanya dia manusia ni, bila Allah Ta'ala sebut ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ini menyatakan manusia ni memang fitrahnya, sunnatullahnya dicipta berkabilah. Dan maksud berkabilah ini, dia bukan hanya beza bermuka, bukan beza pada bahasa, bahkan dia berbeza segi karakter, sifat. Berbeza, kita boleh cam karakter orang Arab, bahkan di kalangan orang Arab pun karakternya pun berbeza-beza. Dan ini semua adalah kepelbagaian rencah kehidupan manusia yang supaya mereka saling kenal mengenal. Kita selalu mengatakan kita tak perlu bincang tentang asal usul, kita tak perlu bincang tentang Melayu. Ini semua mengajak kepada asabiyah, tidak. Kerana kita berpegang kepada firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang bertakwa. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, dalam hadis Bukhari, man akramun nas? Siapakah, dalam hadis Muslim, man akramun nas? Siapakah manusia paling mulia? Nabi kata orang yang paling bertakwa, atqahum. Maka sahabat kata, bukan soalan ini yang kami nak tanya, soalan lain. Maka Nabi kata, orang yang paling mulia ialah Yusuf ibnu Nabiyillah, ibnu Khalilillah. Orang yang paling mulia ialah dia ini Nabi, ayah dia Nabi, atuk dia Nabi, iaitu Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Atuknya, moyangnya, semua Nabi. Sahabat kata, bukan ini yang kami nak tanya, kami nak tanya soalan lain. Jadi dia berkata, mungkin kamu nak tanya tentang ma'adinul Arab. Nabi SAW bersabda, setiap manusia ini Nabi umpamakan seperti lombong. Tajidunan nasa ma'adina ka ma'adinid dhahabi wal fiddah. Apa maksud lombong? Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, maksudnya dalam diri setiap manusia ada sifat. Sifat yang seperti mana dalam tanah ni, dia ada emas, ada perak, yang mana benda tu tak berubah. Tinggal lagi nak digilap, nak dikeluarkan. Nabi SAW mengatakan setiap manusia dia ada kualiti sendiri. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu. Nabi kata, orang yang apabila dia memeluk agama Islam, dia akan menjadi orang Islam yang terbaik ialah kalau dalam diri dia tu memang dah ada kualiti. Ada kualiti. Sebab itu Nabi SAW dalam kitab-kitab hadis dia ada babul manaqib, cerita tentang sifat khas sesuatu kabilah. Sifat khas sesuatu kabilah. Nabi SAW puji orang Yaman. Ini sifat khas daripada banyak orang Arab. Orang Yaman ni dia ada sifat khas yang tak ada pada Arab lain. Nabi puji. Nabi kata, hum araqu afidatan wa alyanu quluban. Orang Yaman ni hatinya lembut, hatinya mudah dinasihatkan. Kemudian Nabi kata, orang Yaman ni al-iman Yaman, hikmah Yaman, fiqh itu Yaman. Mereka mempunyai satu kualiti iaitu hikmah. Kalau dalam buku Bonderton, Tun Suzana, hikmah ni, orang yang ada hikmah, dia mempunyai satu kemahiran untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu kepada perbalahan. Dia punya satu daya kemampuan. Sebab itu, inilah rahsia orang Yaman boleh masuk ke dalam orang Melayu. Dan ulama hadis bila menyatakan kenapa Nabi kata orang Yaman ni hati lembut, mereka ni masuk Islam tanpa perlu banyak susah payah. Rupa-rupanya dia sesuai dengan sabdaan Nabi, manusia ini adalah roh. Roh manusia sebenarnya adalah tentera yang berkumpul. Kalau ada chemistry, dia akan mudah bercantum. Dan inilah rahsia kenapa orang Yaman mudah mengislamkan orang Melayu, sebab memang tabiat dia ada sama. Orang Yaman, Nabi kata, orang Yaman ni seperti mana orang Melayu masuk Islam tanpa diperangi, orang Yaman pun sama. Orang Yaman, Sayyidina Ali pergi 6 bulan dakwah masuk Islam. Nabi sujud
gembira bila orang Yaman masuk Islam. Rupanya ada chemistry, ada munasabah dan ada keseragaman dan lembut. Kalau orang biasa berurusan dengan orang Arab, dia boleh beza. Orang Arab Saudi, orang Arab Yaman, orang Arab Morocco, dia memang orang Arab Yaman paling lembut. Walaupun nisbah kita kasar, Melayu main kasar juga kan. Tapi nisbah dengan orang Arab lain, dia adalah orang yang lembut. Nabi kata mereka mempunyai iman, mereka mempunyai hikmah, dan mereka mempunyai kefahaman. Dan inilah yang menyebabkan mereka boleh mengendalikan situasi di negara luar, iaitu boleh berurusan dengan orang Melayu. Macam mana dia boleh pujuk raja dia, dia boleh pujuk rakyat dia sehingga dia orang masuk Islam. Ini bukan satu kemahiran yang boleh dipelajari kadang-kadang, bahkan dia melibatkan karakter, fitrah yang ada dalam diri manusia.